Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm. Wa hassin akhlaqana bil hilm. جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian dalam kitab Matan Manzumah Ibn Imad yang dikarang oleh Imam Ibn Imad rahimahullahu ta'ala. Patut pun tanya lakar. Baik, InsyaAllah kita tak banyak dah. Boleh kata banyak. Cih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Al-'afwu 'amma tahmiluhu an-namlatu wal-hirratu wal-qawafatu wa ghayrihima. Wa in mashat namlatun fi rijsi thumma hawat fi zaidi aw shuhidat tamshi bi sutratihi. Baik. Wa in mashat namlatun, jika sekiranya berjalan namlah akan semut, fi rijsi, pada najis, summa hawat, kemudian dia jatuh, fi zaiti, dalam minyak, au syuhidat, ataupun dilihat, tamshi bisutratihi, berjalan, dilihat berjalan atas baju. Dah jawab lagi. Ni masalah dia, masalah ni sama je masalah yang kita baca kemarin, iaitu pada masalah najis yang tidak nampak pada mata zahir. Dia buat masalah iaitu semut kita tengok dia pijak atas najis. Kemudian bila dia pijak atas najis, dia jatuh dalam ma'id kita. Semut kalau jatuh dalam ma'id tak ada masalah, dia jatuh sendiri. Sebab hukum ma'id dia mengambil hukum ma'ul qalil. Tapi sekarang ni masalah dia benda. Masalah dia sekarang ni timbul. Masalah sekarang ni dia timbul iaitu ada najis di kaki semut tu. Adakah ketika itu dia menajiskan? Maka dia tak jawab di sini. Sambung. Indaqqa ma hamalat fasmah idza kathurat wa qawwiqin nafsa ma taqwa li dimatihi. Baik, indaqqa. Ni baru nak jawab ni. Indaqqa, sekiranya sedikit, ma hamalat, barang hak dia tanggung pada kaki dia tu sedikit je, fasmah, maka maafkan olehmu. Ni jawab hak masalah hak ni. Di kaki semut ada dipijak atas najis, kemudian dia jatuh dalam ma'id. Bila sebut ma'id, samalah air sedikit. Faham tak? Sebab ma'id dengan air sedikit hukumnya sama. Kalau ma'id pun gitu, apatah lagi air hak sedikit. Ataupun dia jalan atas baju kita hak basah, pun fasmah, maka maafkan. Tapi syarat dia benda, indaqqa, sekiranya sedikit. Iza kasurat, iza ni iza ghayah, yakni walau kasurat, walaupun banyak. Banyak maksud benda, yakni banyaknya semut hak berjalan. Semut dia jalan, dia berjalan kan banyak sekumpulan kan. Dia jalan atas najis, lepas tu dia jalan atas baju kita hak basah ramai-ramai. Baik, adakah ketika tu menajiskan baju kita hak basah? Tak. Ataupun banyak-banyak semut tadi, dia jalan atas najis, kemudian ia jatuh baik ramai-ramai atas ma'id, dalam ma'id. Adakah ketika tu menajiskan? Tak. Faham? Sini nak khabar, dia melihat kepada zahir, yakni bukanlah kita perlu gabung-gabungkan najis tu. Ya memang kalau kita baca dalam kitab fiqh,
ulama ada perbahasan najis sedikit-sedikit tadi kalau kita gabung banyak-banyak, adakah ketika tu dimaafkan ataupun tidak? Ada khilaf dalam mazhab Syafi'i dalam masalah tu. Cuma sini disebut dimaafkan. Ia ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Wa tawwiqin nafsa ma taqwal lidimatihi. Tawwiqin nafsa, kuatkan diri kamu, yakni bebankan diri kamu, kuatkan ataupun bebankan diri kamu, ma taqwa, ma tu dengan makna amal lah, ma tu dengan makna amal, taqwa yang kamu mampu, lidi matihi, dengan berterusang pada melakukannya. Hak ni sekadar takmilah bait je. Ni sekadar takmilatul bait. Kalau kita ngaji dalam masalah syair, dia bait tu untuk takmilah je. Jadi hak ni disebut benda, kuatkanlah diri kamu melakukan amal yang kamu mampu berterusang. Hak ni seperti mana hak Nabi SAW sebut, kita amal ni walaupun sedikit, tapi sedikit tadi biar berterusang. Apa nisbah dia sebut ni? Macam sedikitnya hak di kaki semut. Faham? Sambung. Fahirratin tawafat fina wa qad hamalat birijliha najasan yakhfa bi ru'yatihi. Baik. Kahirratin, samalah seperti hirrah, kucing. Samalah hukum seperti kucing. Nak samakan masalah hak atas tu dengan masalah bawah. Samalah masalahnya hak tadi tu, hak ada di kaki semut tu, samalah hukumnya seperti kucing tawafat yang berlega-lega. Yang maksud dia, ia jenis duduk dengan kita. Fina, pada kita, berlega-lega pada kita. Waqad hamalat, dan telah membawa. Birijliha, pada kakinya, najasan, akan najis. Yakhfa bi ru'yatihi, yang tersembunyi daripada penglihatan najis tersebut. Maksud dia, kaki kucing ada najis. Cuma najis tu zahirnya kita tak nampak. Kalau nak nampak kena pergi belek sesa ataupun kena pakai teleskop. Maka ulama kata hukum dia suci. Fasmah, sama macam hak hukum tadi, bukan suci, dimaafkan. Jadi ia pijak atas masjid ke, dia pijak atas pakaian kita ke, dia naik atas tubuh kita ke, maka maaf. Faham? Wa binti, tak, sama. Sebab ni masalah binatang. Binatang ni, ia berlega-lega pada kita ni bukan maksud main celah kita. Berlega-lega di sini makni dia hidup dengan kita. Faham? Memang jenis kucing, dia hidup dengan manusia. Maka maaflah pada manusia. Faham? Tu maaf, ada masalah. Wa binti Wardan, dan juga anak perempuan Wardang. Siapa anak perempuan Wardang? Ya. Binti Wardang dia. Dan Lipah. Binti Wardang ni Lipah. Kan kita terjemah anak perempuan Wardang. Lipah. Faham Lipah? Jangan buat nama anak. Pelik nak pergi buat nama anak. Bayang kita buat nama anak entah Kungfusa. Binti Wardan, dan juga Lipas. Min hushin, daripada hush. Hush ni mudahnya tepat takungan haji. Tandah. Faham tak? Tepat kumuhan haji. Tandah lah mudah sebutnya. Yang datang daripada tandah. Iza waqa'at fi ma'i'in, jika sekiranya dia jatuh ke dalam ma'i', cairan. Aw wadu'in, wadu' bukan wuduk, sebab wuduk perbuatan berwuduk. Wadu' dengan makna air yang digunakan untuk berwuduk.
Wadu ay wudu duna kasratihi. Maksud dia sini, maksud dia lipah dia daripada kumuhang. Jadi najis lah dia. Mutanajis lah dia. Dia masuk dalam ma'id. Kalau lipah tu sendiri, dia tidak ada darah. Jadi kalau dia jatuh dalam ma'id, jadi masalah tak? Jadi masalah. Baik, sekarang ni masalah dia daripada kumuhang, Ustaz. Dia jatuh dalam ma'id. Adakah asal dia daripada kumuhang itu memberi kesan? Tak. Maaf. Sebab tu dia kata, wa binti. Wa tu wa atah pada kahirrah. Samalah seperti hirrah. Samalah seperti wardan. Binti wardan. Di ma'ah belaka masalah ni. Faham? Sebab tu dibaca dengan kasrah belaka. Sebab wa tu wa ataf. Faham? Wa khunfusa. Kita baca lagi? Dah baca lagi tak? Oh, dah pernah baca je lah. Wa khunfusa wa jaradin wa farashi masya au shibhihi ka kuradin fawqa sutratihi. Wa ni pun wa atah kau. Atah balik pada hirah. Sebab tu jaradin wa farasin tu semua atah balik pada tu belaka. Wa khunfusa dan kumbang. Dan jarak belalang. Dan farash kelkatu. Masya dia berjalan. Au shibhihi ataupun seumpama kumbang, katu, belalang, maksud dia semua jenis serangga tu lah. Kakuradin, shibhi khunfusa ni benda contoh dia. Kakuradin, kurak benda kurak. Pirah. Panggil benda. Panggil benda pirah. Tak payah kata pepirah itu. Dia panggil benda pirah. Bukan. Dia masuk dalam mata. Pijak lain ni. Allah. Kutu babi. Bukan, dah panggil kutu babi. Dia dah panggil kutu. Sebab kutu ni dia ngayak. Ni dia duduk situ. Dia tergelang seguh. Dia isap darah situ. Apa ni? Kutu anjing. Dia duduk. Pirah ha? Set-set Terengganu tahu tak? Set-set Kelantan tahu kan? Pijak kan? Pijak ni, dia jenis pirah ni, dia duduk situ, dia akan duduk situ, nampak cokeng tubuh dia gemuk macam paris itu. Faham tak? Dia warna hitam gelap gitu. Hah? Sekenit. By Google. Tak, lepas ni balik buka Syekh Google, enter tulis qurat. Dia akan tubik benda tu. Bentuknya kakinya banyak, dia bulat-bulat. Kemudian kepala dia tak ada rambut. Tadi dia cukainya tu. Jadi maksud nak khabar, pirah tu bukan bahasa Terengganu saja. Tempiras. Ni bahasa Terengganu yang dimoden. Betul tak? Siapa tulis? Ya apalah. Yang pastinya ada tempiras. Ikut mulah nak baca benda pun. Yang pastinya binatang tu. Jelah, sama tu seperti tempiras tu. Fawqa sutratihi, di atas pakaian. Maksud mana? Kumbang, belalang, kekatu, pirah ni kalau dia daripada najis, tapi di kaki dia lalu atas najis. Tak nampaklah di kaki dia najis, tapi kita nampaklah dia lalu atas najis. Tiba-tiba dia lalu atas pakaian kita. Adakah pakaian kita jadi najis ketika tu? Tak. Sebabkan dia adakan kumbang hak jenis buat sarang dalam tahiknya. Tak tahu. Dia ada satu jenis kumbang yang betul tak? Saya ni sains kimia, fizik, biologi je. Ingat Kang, anda tengok mana itu dia telur dalam najis. Dia tak mau ada. Dia duduk dalam telur. Dia buat telur tu buat apa suka?
Ya. Ya apa dia ni? Dia apa dia ni? Dia telur dalam tahi gajah. Tahi gajah. Aku umpah tahi. Dia memang dia akan telur dalam tahi, kemudian tiba-tiba dia terbang, dia pergi kat kita. Guana hukum. Jadi tak ada masalah dengan syarat najis di kaki dia tu sedikit. Sama masalah macam semut belaka tadi. Faham? Sambung. Baitul wadisi idza sirjinu aw qadahu Abu Hanifah tahhar kulla khubzati. Baik, ni masalah baru pula ni. Wa baitul tawasi idza sirjinu aw qadahu Abu Hanifah tahhar kulla khubzatihi. Baitul tawas, baitul tawis, watis, baitul watis. Baitul watis ni benda ni. Dia panggil tempat kita bakar roti. Tu panggil baitul tawis, watis. Tempat kita bakar roti. Oven lah. Tapi bukan oven lah. Kerja tengok tak? Macam depan rumah ni. Tapi hak tu moden dah. Ni dia periuk, lepas tu bawah api dia letak tepek atas tu. Faham tak? Nampak tak? Jadi kawah tu dia terbalikkan. Tu panggil faham tak? Iza sirjinu au qadahu, jika sekiranya sirjin ni apa ni? Baja, maksud dia bahan bakaran tu lah. Au qadahu, ataupun barang nyalaan dia tu daripada najis. Maksud dua-dua tu daripada najis. Maksud bahan untuk menyalakan api tu daripada najis, ataupun benda tu najis. Abu Hanifah tahhar kullu khubzatihi. Abu Hanifah mensucikan roti yang ditepek tu. Contoh katakanlah ni baitu watis tu. Kita pun ambil roti, kita pun tepek atas tu. Baik, api ni daripada najis. Jadi bila benda tu api tu najis, tu asap. Sebab dia hasil daripada najis, maka asap tu najis. Baik, duduk di roti kita ataupun api tadi kenalah kepada periuk ataupun bekas kita untuk tepek tu, maka hukum tu najis. Kena roti kita, hukum dia najis ke tak? Abu Hanifah berpendapat hukum dia suci, boleh makan, tak ada masalah. Tapi pendapat ni qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi. Ni Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Illa qishratun lasiqat, melainkan qishrah. Qishrah ni benda kulit roti hak bawah, hak hitam. Kan bila kita letak roti atas, maka hak bawah ni panggil qishrah. Hak hitam, hak jadi hitam tu. Lasiqat bi ardihi, yang bertemu, yang bertepek dengan ardi. Ardi ni maksudnya itulah tempat dinding tempat bakar. Tu ardihi tu iaitu dinding Baitul Watis tu lah. Falaha ghuslun li tuhratihi, maka perlulah dibasuh untuk sucikannya. Dan ini qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sabar. Tak, qaul hak kata kena basuh ni qaul dhaif. Qaul mu'tamadnya hukum suci. Qaul yang kata kena basuh tu dhaif, qaul yang mu'tamadnya hukumnya suci. Faham? Mana? Sama macam masalah tadi lah. Kalau bawah ni ada se. Sekejap deh. Tak ada lah ni. Sekejap. Dalam ni ada. Sebab nak baca ni.
Duna kasratihi ay qalilun fa innaha la tunjisuhu. Tidak pada banyaknya fa innaha kalau bintu Wardin tadi masuk banyak, maka waktu tak maaf. Banyak pada najis. Sama macam masalah tadi kok. Faham tak? Sebab indaqa. Faham? Mana dah kita tadi? Ni tahu. Baca. Jadi qaul mu'tamad dia, kulit roti tadi kena basuh ke tak? Tak perlu basuh. Qaul yang mu'tamadnya kata dimaafkan. Faham? Hak ni disebut dalam Hasyiah Syubra Malisi. Dalam Hasyiah Syubra Malisi dia ada buat satu masalah. Roti tu apa hukum? Bahkan kalau kita siek-siekkan kulit roti tu, lepas tu letak dalam susu tu apa hukum? Katanya dimaafkan, tak ada masalah. Sambung. Lahmatun syuwiyat kal khubzi asfaluha tadhiruhu wajibun min rijsi arsatihi. Wa lahmatun, dan juga daging syuwiyat dibakar, yang dibakar, kal khubzi asfaluha, seperti roti di bawahnya, tathiruhu, menyucikannya bawah daging tadi, wajibun, wajib, min rijsi ardihi, daripada najis bawahnya. Maksudnya qaul ni dia kata benda daging kalau kita masak macam roti tadi gak, bahan bakaran dia tu daripada najis, maka bawah roti tu pun kena basuh gak, baru hukum dia boleh makan. Tapi qaul yang mu'tamadnya tidak perlu dibasuh. Samalah seperti hukum roti dan daging tadi, tidak perlu dibasuh, kedua-duanya dimaafkan. Jelas? Baik, ni masalah baru pula. Ni nak cerita masalah benda daging kita masak dalam najis. Kita masak dalam air najis. Ada orang kata, sebab masalah ni dia kata mana? Walahmu in tabakhu bil bauli aw najisin fa ghaslu zahirihi kafin li jumlatihi. Masakkan daging dengan air kecil. Kita kata benda dok cerdik dengan orang masalah. Ada ke orang gila nak masak daging dengan air kecil? Jangan kata gitu. Boleh qiyas masalah benda. Contoh ma'id. Ma'id ni pada cairan. Katakanlah kuah gula. Gula tiba-tiba masuk burung masuk dalam. Mapuh burung tu dalam. Ma'id tu apa hukum? Najis. Kita pun ambil ma'id tu, kita masak daging. Kari kan sayang nak rasa. Walaupun najis dah burung, kita buang bangkai burung tu, kita ambil kari tu, kita letak daging. Sebab kari kan ada kan sikit-sikit orang dia buat kuah dulu, patak kediang dia letak daging je. Dia pun letak daging. Apa hukum daging tu? Ni masalah ni. Jangan nampak bila kita sebut air kecil kita pun pergi pacau air kecil buat masak. Bukan maksud gitu. Nampak tak? Taswir tak orang masalah ni? Nampak dah kan taswir masalah ni kan? Okey, baca. Nak baca dah. Walahmu dan daging. In tabahu, sekiranya mereka masak. Bil bauli, dengan air kecing. Au najisin, ataupun dengan najis. Sama macam ma'id tadi lah. Nak buat contoh kuah kari tadi lah. Ataupun kuah gula tu. Fa ghaslu zahirihi, maka basuhlah zahirnya.
Kita ambil daging tu, kita pun basuh zahir dia. Kita basuh zahir dia, lepas tu boleh makan. Kafin memadai li jumlatihi, untuk keseluruhannya. Maksud dia, tak perlu kita rebuh balik. Sebab ada qaul yang kata perlu rebuh balik. Au tabkhu au bat au tabkhuhu au tabkhuhu au tabkhuhu tabkhuhu tabkhuhu. Apa jadi hu ah? Hu sekali je. Tabkhuhu. Hu. Tabkhuhu. Au tabkhuhu. Hu. Apa jadi ha dua ah? Astaghfirullahalazim. Au tabkhuhu bi tahurin tuhru batinihi au ashruhu au juhun ta'ti bilaftatihi. Ataupun pendapat yang kedua, ni nak bawa pendapat kedua. Pendapat kedua kata benda tak memada untuk basuh hak zahir saja. Kena masakkan balik dengan bitahurin, dengan air hak suci. Daging hak kita masak tadi tu kena ambil mula, kena buat benda, kena pergi letak dalam air hak suci, air yang suci lagi menyucikan, kena rebuh. Sebab apa? Nak suruh hak najis-najis menyerap dalam tu keluar. Faham? Tuhru batinihi, untuk mensucikan batinnya. Aw asruhu, pendapat ketiga pula. Pendapat ketiga kata tak memada untuk kita basuh zahir saja, masak, kena tambah yang ketiga, kena perah pula daging tu. Lepas masak tu kena perah keseluruhan. Baik, maka aujuhun, inilah wajah-wajah ta'ti yang datang bilaftatihi, pada tu dia, untuk sucikan dia. Baik, maka qaul mana hak mu'tamad? Qaul yang pertama. Yang mu'tamadnya hanyalah daging tadi perlu dibasuhkan zahirnya sahaja, tanpa perlu direbus ataupun diperahnya. Faham? Ya. Faham? Lepas rebuh. Ya. Faham? Jadi, lepas ni buat kuah gula, tiba-tiba masak tu, daging nak pok. Masuklah burung. Maka ma'ik tu hukum najis. Daging nak masak biarlah kata. Biar epok molek, kita pun basuh-basuh daging pakai makan. Kalau gamak. Kuah tak boleh kuah tu najis. Tak boleh. Yang awak sama. Sebab dia burung, tikus ni, kalau lipas tak apa. Lipas sebab ia binatang tak berdarah. Faham? Kena rebuh terus. Tak memada kita basuh. Basuh ni maksud basuh lah. Basuh betul lah. Hilangkan bau semua dia tu. Kalau hak tu kena rebuh terus. Faham? Tapi kena basuh kan? Okay, jangan awak pelik-pelik okay? Ni kau boleh kira ni ada qaul. Atas flight ada qaul lah ke? Tahu. Kena baca. وبيضة طبخت في ماء نجس فلا كراهة كل حشوا بصفرته في شامل قاله والمالكي رأى منافذ القشر تجريها كلحمته دليله بيضة في خرقة شويت فرشحها مانع إحراق خرقته. Baik, ni masalah baru pula ni. Tadi masalah kita basuh daging. Daging tu kita masuk dalam najis. Sekarang ni timbul pula masalah telur. Telur kita masukkan dalam najis. Mana cerita? Telur
kita rebuh dalam air najis. Jadi gua ni cerita. Sini dia sebut ada dua qaul. Wa baydatun tubiqat fi ma'i'in najisin fala karahata kull hashwan bi sufratihi. Wa baydatun, dan telur, tubiqat fi ma'i'in najisin, yang dimasak dalam ma'i' cairan yang najis. Fala karahata, maka tiada makruh, kullu hashwan bisufratihi, pada semua isinya dan kuningnya. Maksud dia, telur tu kita masak, contoh, kan dia ni kan timbul isu kan, kita rebus telur, ada najis dalam air tu, faham tak? Ataupun yes, pertama timbul isu sini ni je, telur ni kena basuh ke tak? Sebelum kita bahas isu ni, orang biasa tanya nak, Ustaz, kena basuh tak telur ni? Dia kena basuh ni, ulama kata kalau ada najis situ. Kalau tak ada najis, tak payah basuh pun. Dah Ustaz, ia lalu kot punggung ayam tu. Tak ada masalah. Mani lalu kat mana? Suci tak? Apa suka? Faham? Jadi hukum ada masalah. Ia jadi masalah. Sebab tu kan ni kan, ana ingat masalah kami pernah bincang dengan guru dulu. Roti telur mamak, telur basuh. Roti mamak telur basuh. Kata guru kami, merojek dhamir telur basuh ni nak balik pada mana? Dah faham. Kita tengah sakit kepala masa tu, tiba-tiba kami muzakarah, ada seorang guru kami, telur basuh ni nak rojek dhamir ni nak balik mana? Nak balik mamak ke? Ke balik kepada hak yang dihazah? Telur, roti telur. Kan roti mamak, telur basuh. Jadi telur yang digunakan untuk roti. Ataupun balik pada mamak. Kalau balik pada mamak tu bahaya. Dan ana jadi teringat kisah. Ya, tapi ana akan buat kantor lah. Satu benda zaman ngaji ni kena muzakarah banyak. Antara benda yang ana rindu zaman ngaji dulu, rindu masa muzakarah. Muzakarah ni seronok sebab dia cambah akal kita. Dan kita nampak banyak benda kita tak tahu. Waktu satu benda lah. Ingat dulu masa duduk Sudan, muzakarah fiqh pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Seronok lah. Kita kalau buat gitu, insya-Allah malam pertama je ada. Malam kedua tak ada. Di pondok pun ada. Ingat dulu, pondok dulu. Kadang-kadang tok guru turun. Jadi tengah-tengah malam, tok guru pun buat lawak. Tapi lawak tu nak ingat sampai sekarang lah. Baik, maka kalau direbuh telur tadi, kita masih selesai masalah dulu. Hukum dia suci, tak ada masalah. Bahkan kalau telur tu, telur ayam, dia baru tubik daripada punggung ayam, panas-panas lagi, tak sentuh dengan najis, tak apa, kita boleh makan tanpa basuh pun telur tu, boleh makan sekali dengan kulit-kulit, tak ada masalah. Sebab ulama, baik, masalah yang sama macam mana? Masalah kayak gini, lepas ni kita temu, iaitu rutubah farash. Rutubah farash ni iaitu nak terjemah benda rutubah. Ni panggil benda ni, tu laki belaka bukan. Memang dah ingat. Benda ni panggil benda keputihan. Tanya itu budak tahu kok. Mesti laki belaka. Ya keputihan. Keputihan ni kalau hak dalam tu najis. Kalau hak zahir ni, kelembapan hak zahir ni, hak tu suci. Tak ada masalah. Dia hak tengah ni gua ni. Maka hak tu ulama kata sebab dia laluan zakar. Maka ada khilaf. Mu'tamadnya tak ada masalah. Baik, sama juga macam telur ayam tadi. Cuma jangan ia tepek dengan tahi je. Ia tepek dengan tahi. Tahi tu najis.
telur tu tak ada masalah. Baik, masalah ni pula iaitu dia masalah dia telur ayam direbuh dalam najis. Rebuh guna air najis. Baik, sekarang ni isi dalam tu beri kesan ke tak? Ada khilaf. Khilaf sebab apa? Dia khilaf sebab adakah air tu akan menyerap dalam telur. Hak tu khilaf. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i, putih telur dengan kuning telur boleh makan sebab dihukumkan dia tidak menyerap. Adapun mazhab Maliki, dia kata tak, dia menyerap. Dia menyerap. Faham? Dia tak? Maka air tu najis. Telur tu boleh makan ke tak? Tak ada masalah. Boleh. Cuma masalah tak ada, anda terlupa nak terang sebenarnya. Dia ada ilah sikit ni. Masalah roti tak dia. Roti hak yang dibakar atas najis tu. Imam Abu Hanifah dia kata suci terus. Mazhab Syafi'i tetap hukum najis tapi maaf. Faham tak? Faham? Faham? Okey, kita balik mula masalah ni. Wa baydatun tubikhat fi ma'i'in najisin fala karahata kull hashwan bi sufratihi. Fi Syamilin, dalam kitab Syamil. Syamil siapa? Imam? Siapa ingat? Imam Mutawalli. Qalahu, berkatanya. Ni Imam Syamil. Dalam kitab Syamil oleh Imam Mutawalli disebut qaul ni. Wal Maliki ra'a, dan Imam Malik berpendapat fanafiza qishri tujriha kalahmatihi. Maka manafizal qishri, dia kata Imam Malik kata benda. Imam Malik kata tujriha, memberi kesan, memberi hukum padanya kalahmatihi, seperti daging. Maksud gua ni gini, manafizal qishri, yakni Imam Malik dia berpendapat kata tak, hukum dia kena basuh zahir. Sebab apa? Sebab kulit tu dia akan ada roma-roma. Dia akan ada riang-riang roma yang akan menyebabkan air tu terserat dalam. Maka tujriha, memberi kepadanya hukum kalahmatihi, seperti dagingnya. Yakni hukum dia tidak boleh, kena basuh zahir dulu. Sama seperti daging tadi. Kena basuh hak zahir dulu. Tak isi dalam, kena basuh dulu. Faham? Wa daliluhu, dan dalilnya, dalil Imam Malik kata begitu tu, iaitu benda baydatun fi khirqatin syuwiyat farashuha mani'un ihraqa khirqatihi, iaitu kalau telur kita ambil, kemudian kita balut dengan kertas, kita balut dengan kain, kemudian kita bakar, maka kain tadi tidak akan terbakar. Sebab apa? Sebab telur tadi dia akan mengeluarkan cairan-cairan yang melindungi daripada kain tadi terbakar. Mungkin benda ni payah sikit itu untuk faham. Mudah nampak, kenal tak telur pinang? Telur pindang. Telur tak aja kenal telur pindang. Tak kenal kok. Johor mesti kenal sebab ni paling utama di Johor. Ana belajar pun masa kenal pun masa duduk belajar dengan orang Johor. Dia Terengganu. Ana bukan Terengganu. Dia begini, telur pindang ni kita masukkan dengan repah-repah. Kita masak dengan repah, masak lama. Biasanya kalau orang nak jual kedai masak 4 jam gitu je, 4 jam 5 jam. Tapi kalau kami belajar masak sehari semalam. Dengan repah macam-macam repah, masak sehari semalam. Buat banyak lalu lah. Baik, jadi putih telur tadi dia akan berubah jadi koko. Sebab kan? Sebab apa? Sebab banyak masuk.
Jadi tu jelas. Tapi pendapat yang mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i tak dimaafkan, tidak menajiskan hak dalam, boleh makan seperti biasa. Tidak perlu basuh. Tapi kalaulah kalaulah telur tu retak, hak tu jelas kena basuh lah. Faham? Sambung. Tak. Kulit telur makan ke? Tak. Jadi hak mana nak makan? Dah. Lepas-lepas koyak basuh lah. Kalau basuh hak luar, benda manfaatnya hak dalam. Tak, sekarang ni bahan bagi masuk dalam. Faham? Tapi qaul hak kata kena basuh, hak tu bukan qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad kata tak perlu basuh pun. Faham? Biasanya kalau kita masuk rumah ni tak berlaku sangat. Dia berlaku sangatnya ni. Kalau kahwin, kadang-kadang basuh telur tu tak basuh betul pun. Jadi ada lekat tahi-tahi ayam gok sikit. Jadi rebuh tu kalau getak tu memang kena tu lah. Nak dulu kecil-kecil dulu. Hak getak kupus suku. Berapa tak lewi ke tetamu pi makan. Kita ya. Sama. Baik, masalah hukum gigitan anjing. Ni masalah mana ni? Anjing hak kita guna buat buru. Jadi dia menggigit kepada binatang beruang kita tu. Jadi guana hukum tempat gigitan dia tu? Kena basuh ke tak? Maka memang sini ada khilaf pak mazhab. Dan sini dia bawa qaul yang ada 4 qaul hak dia bawa. Baca. Wa 'addatul kalbi yakfi ghaslu dhahiriha wa qila bal wajibun taqwir 'addatihi wa qila 'afwun bila ghaslin wa ba'dhum in 'adda 'irqan fanajjis kull lahmatihi. Ada 4 qaul. Qaul yang pertama wa 'addatul kalbi yakfi ghaslu zahiriha. Gigitan anjing memadai dengan basuh zahirnya saja. Tapi basuh di sini bukan basuh sekali, yakni basuh dengan 7 basuhan seperti biasa. Wa qila bal wajibun taqwiru 'addatihi. Bahkan ada qaul yang kata bahkan wajib kita kena korek. Takwir kena korek anggota tempat hak ia gigit dia. Kena korek tempat tu. Wa qila afun bila ghaslin. Pendapat ketiga kata maaf tanpa perlu basuh. Korek pun tak payah, basuh pun tak payah. Wa ba'dhum dan sebahagian mereka in adda irqan fanajjis kulla lahmatihi. Pendapat yang keempat dia tafsir sedikit. Kalau anjing tak digigit kena atas orang, maka bukan setakat tempat hak ia gigit tu saja tak boleh makan, satu binatang tu tak boleh makan. Sebab ia kata atas orang kena darah tu menyerap ke seluruh tubuh. Faham tak? Maka qaul yang mu'tamad, qaul yang pertama memada dengan basuh 7 basuhan sahaja tanpa perlu korek ataupun tanpa tafsil. Faham? Bukan. Ada qaul mazhab lain tu. Cah? Rubu batu. Baik, hukum kelembapan faraj perempuan dan qassah. Qassah ni masalah kayak gini depan kita bah. Qassah ni dia keputihan kau. Dia keputihan yang keluar selepas haid. Ni masalah belaka nak ajar itu. Masalah sebab benda yang itu tak lalu. Jadi dengar dulu. Dia gini. Di masalah telur, dah habis ke telur.
Tak, anda teringat pun. Tak, ia saja benda yang tak kena ingat. Tok guru ni, kalau dia jarang buat lawak. Bila dia buat lawak sekali tu, walaupun lawak dia biasa-biasa, kita ingat Syekh. Dia muka kerah gitu. Ni marajak dhamir balik mana? Jadi, kita insya-Allah. Rahimahullah ta'ala. Baik, ia masalah rutubah ni, kelembapan faraj perempuan ni, dia ada 3 situasi. Sama ada kelembapan tadi berlaku di zahir faraj, luar faraj tu je, iaitu macam peluh, maka hak tu hukum dia suci tanpa khilaf. Sekiranya dia daripada batin faraj, maksud batin faraj ni benda, iaitu zakar tidak sampai ke tempat tersebut, maka hak tu tanpa khilaf hukumnya najis. Hukumnya najis. Yang berlaku perbahasan di kalangan para ulama ni masalah benda, iaitu pada masalah ni rutubah tadi hasil daripada tengah. Tengah ni maksudnya laluan zakar, iaitu zakar bila masuk dia lalu kat kawasan faraj tu. Maka di sini berlaku khilaf. Ada 2 qaul dalam mazhab Syafi'i, tapi qaul yang mu'tamad yang biasa dipakai oleh para ulama, hukumnya suci. Di masalah batal wuduk lain pula, ni masalah suci ke tak suci. Faham? Hukumnya suci. Baik, baca. Rutubatul farji man yahki najasataha qad qala fi waladin yu'fa wa baydatihi. Baik, rutubatul farji yakni kelembapan perempuan. Kelembapan farah itulah biasanya tubiknya keputihan ni, setakat kajian anda lah, orang puan yang akan berlaku, dia kelembapan ni bagus sebab dia untuk benda tu supaya tak terlalu kering. Tapi dia akan jadi serangan virus, kuman, virus pula apa pula, yang akan menyebabkan jangkitan kuman kalau dia tak jaga molek, kotor apa semua kan. Dah tu cerita bab ni bukan tepat je. Saya dah nikah lelaki tak boleh, bahaya. Rutubatul farji man yahki najasataha. Berat sungguhlah. Imran. Kelembapan faraj man yahki, bagi orang yang menghikayatkan najasataha, akan najis rutubah tadi, iaitu masalah benda rutubah mana hak yang dibahaskan ni, iaitu pada hak tengah. Kita sebut dah, kalau hak pada batin dengan hak zahir, hak tu tak ada perbahasan, hak ni berlaku hak tengah ni. Qad qala fi waladin, maka dikatakan pada anak, yu'fa, dimaafkan, wa baydatihi, dan bagi telurnya. Maksudnya bukan telur budak, telur wa ni wa atah pada waladin. Qad qala fi waladin yu'fa, qad qala fi baydatihi yu'fa. Tu maksud dia. Maksud dia kan budak kan, dia lalu mana? Dia lalu kawasan tu kan. Jadi hukum masa tu najis tak najis. Dah kita kena mandi tu sebab campur ngelendar dengan darah. Tapi kalau katakanlah ia beranak tu kering, tak ada darah, tak ada lendir sikit pun, maka ketika tu guna suci. Budak tu suci. Faham? Sama juga telur tadi hak ana sebut tadi. Kalau ia lalu tu tak ada panas-panas lagi, maka tak ada masalah. Faham? Tak. Berat sungguh lah ni. Telur ayam lah. Telur hak lalu daripada faraj tu. Faham? Tak. Telur hak lalu daripada faraj. Tak. Faraj ayam ke, burung ke, benda ke, asal keluar daripada faraj. Lah, dah memang hak ni atas pendapat awak kata najis lah ni. Baik, maka pendapat yang kata najis, ia kata rutubah tu najis,
maka pada buduk dengan pada telur dia kata yu'fa, dimaafkan. Tapi bagi pendapat hak yang sahihnya, tak, suci, tak ada masalah. Jadi tak ada istilah yu'fa. Dia beza, tuhur dengan yu'fa beza. Bila sebut tuhur, memang tak najis. Yu'fa, najis tapi dimaafkan. Faham? Wadih? Mana pula masalah? Dia qiyah pada situ. Faham? Ikhwan jangan awak gelepar kok. Sambung. في شامل أجمعوا ثم الإمام رأى تفريع ذاك على تنجيس ذلته. Mujami'un ni masalah lain. Fi syamilin, dalam kitab Syamil. Ajma'u ni ittifaq ulama-ulama. Pada pendapat tadi lah, seolah-olahnya. Tapi qaul yang mu'tamadnya adalah suci. Faham? Tapi khilaf najis ke suci pada tengah tu, khilaf Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli sendiri benarnya. Summal imamu, ni pendapat lain pula ni. Summal imamu, kemudian berpendapat oleh imam. Imam mana ni? Imam Haramain Al-Juwaini. Bila itlaq nama imam dalam kitab fiqh Syafi'i, maka kena pada Imam Haramain Al-Juwaini. Tafri'a zalika, pecahkan masalah zaka pada masalah atas tadi tu, ala tanjisi billatihi, pada najisnya rutubah tadi. Billatihi ai rutubah lah. Faham? Jadi dia kata kalau telur dengan budak tu hukum najis tapi dimaafkan, maka samalah pada masalah rutubah. Rutubah tu hukum najis, kata Imam Haramain. Tapi tak maaf lah. Hak tadi maaf, hak ni tak maaf. Faham? Ke tak faham masalah ni? Telur dengan budak tadi dihukumkan najis tapi dimaafkan. Baik, maka diqiyaskan, dipecahkan Imam Haramain, dipecahkan masalah tadi kepada rutubah. Rutubah tu sebab ia lalu tepat tula, iaitu benda laluan zakar, maka hukumnya juga adalah najis. Tapi yu'fa tak yu'fa sebab tak ada kepentingan. Berbeza dengan telur dengan budak. Telur dengan budak tadi yu'fa lah. Faham? Benda hak pening atas kan ni. La rutubah. La, hak ni dia nak kabur. Imam Haramain dia pegang kata najis lah. Dia pecahkan masalah. Tak, induk masalah utama dia iaitu masalah telur dengan masalah budak. Faham? Kemudian dikiaskan masalah rutubah ni pada masalah telur. Sebab apa? Laluan sama belaka dua-dua. Faham? Faham tak? Imam faham tak? Dia tak faham ni. Apa pula telur ni? Apa pula? Gini. Isu perbahasan utama dia laluan zakar tadi. Yang lalu pada laluan zakar tadi, adakah menyebabkan dia jadi najis ataupun tidak? Satu masalah. Tu mahal tempat perbahasan sekarang ni. Baik. Maka pendapat yang kata tadi, dia kata najis, yahki najasataha, yang kata hukumnya najis. Sebab apa? Dia kata telur dengan budak yang lalu daripada laluan farash itu hukumnya najis tapi dimaafkan. Maka kalaulah telur dengan budak hak lalu pada laluan zakar tadi hukumnya najis tapi dimaafkan, kita ambil najis tu, maka samalah rutubah tadi sebab dia hasil daripada laluan farah juga, maka hukum dia najis. Faham? Gitu je masalah dia. Faham?
Dia qiyas pada dua masalah. Bukannya telur qiyas atas budak. Faham? Asal masalah dia telur tu dulu. Faham? Kesimpulan paling mudah nak faham masalah ni, ada dua qaul. Yang pertama kata najis, yang kedua kata suci. Dan khilaf ni khilaf Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli sendiri. Wadih. Telur benda lagi, Imran. Ada faham dah? Kalau sambung. Maniyuhu najisun fil Berapa lakah? mujami'un farjuhu fihi al-khilaf idza lam yasbiq al-madhi aw najja bi nublatihi. Baik. Mujami'un farjuhu fihi. Mujami'un berhimpunnya pada farasnya padanya. Maksudnya kalau rutubah tadi bercampur dengan zakar. Bukan. Oh ni, gigi jimuk bini dia ketika mana berlaku rutubah. Faham tak? Masa berlaku rutubah, gigi jimuk bini dia fihi. Faham tak? Ke tak faham? Set ni dok lih belapik-belapik, ia kena terang betul barulah. Gigi jimuk bini dia, tengah bini tu bit keputihan. Baik, apa hukum ketika tu? Tadi kita kata keputihan tu suci. Baik, bila gigi jimuk tu, maka zakar dia tu kena basuh ke tak? Jelas? Kena sebut gitu. Khilaf. Iza lam yasbiq, sekiranya tidak didahului oleh mazi. Kalau didahului oleh mazi, maka kena basuhlah zakar tu. Sebab apa kena basuh? Sebab mazi hukum dia adalah najis. Au najja binublatihi, ataupun dia istinjak dengan batu. Sebab istinjak dengan batu hukum dia benda. Hukum dia najis buat apanya? Hukum dia rukhsah, dimaafkan, tapi asar najis masih ada, kesan najis itu masih ada. Maka bila rutubah tu zakar masuk, maka rutubah tu sudah bercampur dengan benda najis, kena pada zakar, maka zakar tu pun najis, maka kena basuh. Faham? Maka kalaulah dok tambuh kena basuh, mestilah dia istinjak tadi dengan air dan tidak didahului oleh mazi. Faham? Dalam kitab Nailur Rajak dibahaskan, kalau mazi banyak keluar ketika tengah jimak, maka kena basuh dulu baru boleh jimak. Faham? Ana masa tu ana duduk Sudan ke duduk Mesir? Ke duduk Malaysia dah. Kata air. Bila ana ngajar tu, ada seorang bocik. Tak jadi gitu Ustaz. Sengah-sengah tu nak berhenti pergi basuh. Tak jadi. Lepas tu ana kata, ana pun dengar. Oh ya juga dah. Lepas tu balik-balik jumpa qaul yang dibawa oleh Syekh Nur Qudah. Syekh Nur kata dimaafkan. Sebab dia illah mazi itu sebagai pelincir. Faham? Baca. Boleh baca tak? Semangat. Ni kau kalau bak dia kau. Akak tangan siap. Mana? Dia lah. Dah dia sebelum dah kan tengah jimak pergi istinjak. Kalau kita ada istinjak batu. Jimak dia. Kan masuk zakar dalam farah tu. Lepas tu farah tu dalam tu jangan basuh. Tu dak payah basuh lah. Bating. Dah lepas ni kalau minum makan babi, makan air tanah. Dia pun Allah you buat masalah pelik-pelik ni.
Ya. Maknanya kalau keluar masa dalam masuk tu dia tak kira. Hak tu lain. Faham? Faham? Dia nak habis lagi suka. Macam maniyatuhu dah boleh baca dah tu. Biar Ana baca lah. Maniyatuhu najisun fi halataini kaza rutubatun kullahu yufta bihijratihi. Dan mani juga, asal hukum mani kan suci. Dia akan jadi najis dengan dua masalah ni kak. Mani, dia hukum jadi najis macam dua masalah ni kak. Iaitu mani tadi, dia tubik dalam keadaan dia istinja dengan batu, ataupun mani tadi keluar sekali dengan mazi. Pada tempat ada mazi, maka bercampur dengan najis. Faham? Kaza rutubah, dan begitulah juga rutubah. Benda rutubah, iaitu apa ni? Dan begitulah juga hukum keputihan tadi. Dia akan jadi najis dengan sebab dua ni. Faham? Qul lahu yufta bihijratihi, katakanlah padanya, yufta bihijratihi, fatwa pada meninggalkannya. Tariyatun lidima'il haidi mu'qibatun fi tuhriha nazarun tusma biqassatihi. Masalah pula ni lagi. Ni masalah lendirang yang keluar selepas mana haid berhenti. Kan kita belajar kan, haid dia suci dalam keadaan dua masalah. Sama ada berhenti daripada mengalir kemudian masukkan kapas, ataupun tubik keputihan. Maka keputihan itu panggil benda, keputihan tu panggil sebagai qastah pula dah. Panggil sebagai tusma biqassatihi, qassah. Panggil qassah. Faham? Dinamakan sebagai qassah. Faham? Tariyatun, dinama tariyah ni lendirang itulah. Lidima'il haidi, lendirang daripada air haid. Pada darah haid tu yang keluar selepas haid berhenti tu, mu'qibatun fi tuhriha nazarun, selepas berhentinya haid tu, fi tuhriha, pada sucinya nazarun, ada nazar. Ya, ada khilaf dua qaul. Lendir keputihan tu suci ke najis? Qaul yang mu'tamadnya suci. Tusma, dinamakan lendirang tu biqassatihi, dengan qassah. Faham? Suci. Ada dua qaul mu'tamad suci. Zaitunatun nuqi'at fi ma'i'in najisin fa ghaslu zahiriha kafin kajubnatihi. Ni masalah payah-payah belaka ni. Zaitunatun, buah zaitun, nuqi'at, direndam, fi ma'i'in najisin, dalam cairan najis, fa ghaslu zahiriha, maka basuh luarnya sudah, basuh hak luar dia sudah memada dah. Kafin, memada. Kajubnatihi, seperti keju. Dia seperti keju ni bukan pada masalah direndam, iaitu pada masalah bertemu dengan najis. Keju kan, bila kena najis, kita buang bahagian hak kena tu, ataupun kita basuh sahaja bahagian hak kena najis tu. Faham tak? Maka samalah pada masalah zaitun tadi, kalau diperang dalam najis, maka nak makan zaitun tu perlu hak basuh, hak zahir saja, maka hukumnya sudah jadi suci. Faham? Sambung? Boleh baca tak lagi? Boleh baca dah. Ya, ikhwan ni istimewa sikit. Ada part-part dia tak boleh baca. Dia jaga lidah dia daripada bercakap. Alhamdulillah, siapa-siapa nak jadi calon suami bolehlah ikhwan ni. Dia jaga pandangan, dia jaga
Baca. طهارة السكين والسيف وخمرة الدم سكينة سقيت بالسم ظاهرها كباطن لهما طهر بغسلته وقيل تحمى وتسقى بالطهور له واقطع بها يابسا في حال يبسة. Baik. Sikinatun, pisau. Suqiyat, yang disiram ataupun diletak. Bisummi, dengan racun. Racun ni dengan makna racun ni lah. Racun hok najis. Umpama racun ular. Ataupun air kecing keldar. Kan kita pun biasa, orang Melayu kita kerih. Kerih tu masa buat tu, dia campur sekali dengan racun. Sebab tu kita ni, cara kita pegang pisau, orang tak pegang pisau di mata. Sebab takut ada racun. Orang dulu patang pegang pegang kerih, dia pegang gini. Sebab biasa orang dulu-dulu kerih ni dia letak racun. Dia akan rendang dengan racun. Sebab untuk perang. Sebab untuk tetok, untuk tikam orang. Ya biasanya fungsi kerih ni, dia untuk menusuk je. Tapi ada kerih-kerih yang antaranya kerih pahang. Kerih pahang dia boleh dia boleh mengerak. Ni biarlah, ni bab kerih, bukan bab kitab kita. InsyaAllah kita buat nazam kerih lagi. Kita buat nazam kerih lagi. Ya sebenarnya kalau kita betul-betul baca mula Manzumah Ibn Imad ni, siapa nak jadi mufti kena baca kitab ni. Kalau kita tengok masalah-masalah dia, masalah ni penting bila kita duduk dengan orang awam. Orang awam mari tanya, dok kan kita nak kena ada qaul hak kita kena buka sedikit untuk memudahkan. Sebab tu kalau faham molek sebenarnya penting. Cuma berat dia dalam bentuk syair. InsyaAllah lah. Ana ada buat satu kitab khas, ana buat daripada kitab ni juga. Masalah dia daripada sini juga. Ana buat masalah 77 masalah pasal najis-najis yang dimaafkan. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga. Tapi dalam bentuk nasar. Cuma ada yang minta supaya terjemuh syair ni dengan buat syarah bagi syair ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila tu akan tiba masanya. Tapi niat nak buat tu adalah, kalau macam hak masalah 77 masalah tu, hak tu selesai lama dah. Sebelum daurah ni lagi. Sebab sekarang ni tengah duduk tulis. Ana baru siap tulis syarah nazam Sirah Abdullah Al-Haji. Pada tengah terjemuh dia Alfiyah Sirah Al-Imam Al-Iraqi. Dok siap-siap lagi. Target bulan 9. Tapi baru 300 bait. Ada berapa lagi? Ada 700 lebih. InsyaAllah dan siap. InsyaAllah. Siap. Kita buat daurah. Bila? Akan tiba masa. Faham? Baik. Dia disiram. Dia bukan masalah. Kalaulah pedang tu, kerih tu, masa dia siap dah baru kita sirang dengan najis, hak tu tak timbul isu. Hak tu basuh je lah. Hak ni masalah masa kita tengah tempa, tengah merah-merah. Faham tak? Jadi masuk dalam batin. Hak tu masalah dia, perbahasan sekarang ni. Zahiruha kabatinin lahuma tuhrun bi ghaslatihi. Maka zahirnya seperti batinnya. Lahuma, bagi kedua-duanya, tuhrun, jadi suci, bi ghaslatihi, dengan basuh zahirnya sahaja. Ni qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad, kerih ataupun pedang ataupun pisau hak najis, bukan mutanajis, najis. Maka hukum dia basuh zahir saja, batin sudah jadi suci, tidak menjadi masalah dah. Faham? Timbul isu. Kerih tu, pisau, darah, kita sembelih ayam. Kena basuh dulu ke nak sembelih ayam lain? Mufti. Awak bijak, baik dah ya. Buat bijak boleh. Tapi dosa besar lah. Gitu dia. Tahu tak? Tak tahu. Kaboi lah tak tahu tak ya kalau tak liwat bijak. Tak tahu. Ni. Paling cepat healing. Abu. Apa pula dak campur ni?
Dia pisah biasa. Pisah biasa. Kita sembelih ayam. Sudah kita sembelih ayam A, kita pergi sembelih ayam B. Kita tak basuh pun. Darah ada di situ. Benda syarat sah sembelih. Alat sembelihan mesti suci. Dan ni suci kan? Tak suci. Jadi sah. Tak pasti. Hukumnya sah. Sebab apa? Alat sembelihan mesti suci. Yakni bukan najis. Kalau mutanajis tak apa. Faham? Dalam Syarqawi ala Tahrir ada. Acur dah apa? Banyak nak ulang haji. Oh. Kitab Syarqawi ala Tahrir ni ana duk baca dengan Syekh. Masya-Allah. Ana bawa Abi Bahid dengan Syekh. Insya-Allah ada masa kita baca. Ana pun baru habis bab ibadah, baru habis bab taharah. Sekarang ni baru masuk bab sembahyang. Tapi kitab Syekh Zakaria, maklumlah. Bahasanya masya-Allah. Wa qila tuhma wa tusqa bi tahuri lahu. Dan ada qil, pendapat kedua kata tuhma, kena panaskan dulu. Kemudian tusqa bi tahuri lahu. Lepas dipanaskan, ketika jadi merah tu kena tuang air hak suci. Baru jadi suci. Ni pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad kata tak. Memada kita basuh zahir sahaja. Waqta' biha yabisan fi hali yubsatihi. Potonglah dengannya ketika kering, potonglah sesuatu yang kering pada ketika keringnya. Hak ni kalau kita ambil pendapat yang kata kena itulah. Pendapat yang kata kena basuh dengan panaskan ataupun ia tak basuh lagi hak zahir. Maka kena potong daging tu masa dia kering dan juga pisau tu kering. Kalau tidak berpindah najis. Tapi kalau pindah najis pun basuh jelah najis tu. Basuh jelah daging tu sebab daging tu mutan najis. Faham? Sambung. Baik, ni masalah satu lagi. Wasaifu ku apa dah kita? Oi, kat 6.30. Kita ni banyak lagi ni. Pedang habis insya-Allah Khamis ni kita khatam. Wasaifu in fasadat fil ma saqalatuhu famalikun qad afa anhu bimashatihi. Baik. Ni nak sebut masalah dia. Iaitu masalah dipanggil masalah saqil. Masalah saqil. Saqil ni benda masalah saqil. Saqil ni sesuatu pepejal yang tidak menyerap air. Tu panggil saqil. Saqaf yalan. Saqil. Saqaf yalam. Saqil ni iaitu sesuatu yang tidak menyerap akan cairan. Contoh macam dinding. Dinding kan tidak serap cairan kan. Handset, cermin, tidak serap cairan. Jadi cara nak menyucikan dia apabila kena najis gimana? Famalikun, maka kata Imam Malik, qad afa anhu bimashatihi, memada dengan kita lap sahaja. Dengan kita lap sahaja. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i tetap kena basuh. Mazhab Syafi'i tetap kena basuh. Jadi handset kena najis, tak jadi lah. Pakai lap, kena basuh kok. Jadi kita tengoklah siapa Syafi'i quh. Basuh handset. Masya Allah. Boleh handset baru. Kalau tak boleh. Mana? Hang. Sambung. Ni anak ni kalau ikut benarnya habis laju dah ni anak ngajar ni. Siapa kawan-kawan hok betul-betul ngaji dengan ai tahu. Ni laju dah ni anak ngajar ni. Sebab Syair tak boleh ngajar gini, cuma laju dah ni. InsyaAllah lah kita akan khatam kat ni. Sebab lepas tatimah tu
Lepas apa lah tu, kek akan ada tatimah. Tatimah tu sebenarnya qawaid je banyak. Qawaid pun penting kok nak tatbik. Tapi tak apalah. InsyaAllah. Baca. وخمرة قد غلت في الدن ثم هدت عما على قد عفوا مع بطن جرته. وخمرة قد غلت, dan arak ketika telah menggila dia. Menggelegak, dia tengah gelegak kan. Yang arak ni, kita isi arak banyak ni. Tapi masih tengah gelegak tu, ia akan naik. Tapi kat lagi, bila ia reda nak jadi cuka, ia akan turun balik. Baik, maka cuka ni suci. Bekas ni suci. Baik, hak atas tu, hak masih kena, masih gelegak tu, kena guna hukum. Faham tak? Wa khamratun qad ghalat, dan arak telah menggelegak ia. Fiddaini, dalam tempayan. Fiddani, dalam tempayan. Summa hadat, kemudian jadi surut. Amma ala qad afau ma'a batni jarratihi, maka hak atas tu, hak kena masa gelegak itu telah dimaafkan mereka, telah memaafkan oleh mereka berserta dengan batin tempayang tadi. Faham? Jadi seperti mana batin tempayang dimaafkan, maka bahagian atas hak kena masa gelegak tadi pun dimaafkan juga. Tathiru jarri wa zarfi khamri jumlatuhu bisabbikal ma'a la taqtiri rashhatihi. La taqtiri rashhatihi, sebab apa pula? يعني لا يشترط sini taktiri, sini taktiri, hak dalam Fathul Jawab dibaca tathiri. Taktiri, hak dalam ni kan la taktiri, dalam ni la tathiri. Baik, gini. Ni masalah pula, dah bekas arak tu nak bersih lagu mana? Bekas arak nak bersih lagu mana? Sebab bekas arak najis. Syarat kita nak basuh najis ke mana? Kan? Mesti air datang ke atas najis. Air ke atas najis. Kalau najis datang ke atas air, maka tak jadi. Baik. Sekarang ni, bila kita masukkan air dalam tu, air jadi kupur situ. Air jadi tempat tu dah suci lagi, air kupur dah. Adakah kena tuang bekas tu kena tok gini cucuk gitu? Faham tak? Maka inilah dia nak bahas. Tathiru jarri wa tarfil khamri jumlatuhu bisabbikil ma'a. Sucikan tempayang dan juga bekas arak tu semua sekalinya bisabbikil ma'a, dengan kita tuangkan air je. Kita tuang air, la taqtiri rashhatihi, bukan dengan memada, tidak perlu kita sucikan sampai ke batin. Kita zahir hak dalam tu saja memada dah, tak perlu sampai kita gonyoh. Mada kita tuang tu, kemudian kita tuang luar selesai dah. Faham tak?
Kita masuk Imran pening. Kita masukkan, kemudian kita gocang, kena belaka, kita tuang je lah. Tak perlu kita gonyong maksud dia. Sampai yakni kita kena biar air hak suci tak dimasuk dalam batin-batin rongga-rongga liang tempayang tu. Faham tak? Wa qala Ahmadu, dan berpendapat oleh Imam Ahmad, la bal, tak boleh basuh. La, tak boleh basuh. Bal kasru jarratiha wa syaqqu zarfin. Tak boleh basuh. Bahkan kena pecahkan tempayangnya dan kena pecahkan bekas-bekasnya. Laha hatman, pecahkan tempayang dan bekas-bekas tadi hatman, secara pasti. Li ihnatihi, kerana nak ihnat, supaya nak keji benda tu. Faham? Sebab nak kabarnya. Tapi ni pendapat Imam Ahmad lah. Mazhab Syafi'i kata tak ada masalah, boleh basuh je. Hak ni banyak orang tanya ni, botol-botol arak tepi patah. Jadi dia pun kutik, dia pun jual. Boleh ke tak? Boleh jual. Sebab apa boleh jual? Suci botol arak. Arak najis ke suci? Najis. Dah berapa pula ikhtisas. Mutanajis yang boleh disucikan, maka boleh sah jual beli. Yang tak sah jual beli ni najis ataupun mutanajis yang tidak boleh disucikan. Sekarang ni dia mutanajis, boleh disucikan tak botol tu? Boleh. Maka boleh jual tak? Boleh. Dah ustaz, dah bukan milik kita jual. Sekarang ni benda tu benda yang sudah dibuang. Bila buang tak ada milik, maka boleh diambil. Ikhtisas ke? Dah ikhtisas tamlik je. Faham? Faham? Jadi orang pun kata, dah boleh dah ustaz kita beli buat perhiasan semua. Ada masalah, beli, ambil, basuh. Basuh, tuang-tuang air, cuah. Lepas tu buat pasu, ada benda. Qalilu sya'rin ala jiddil dibaghi lahu hukmu taharati fi mansusi rawdatihi. Sedikitnya bulu pada kulit benda ni, kulit bangkai yang kita sertu, hukum suci seperti yang mana dinaskan oleh dalam kitab Raudah oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di masalah buatnya gini, kulit bangkai kan hukum najis. Bila kita sertu, maka kulit tu hukum suci. Tapi yang suci punya kulit tu saja, bulunya kekal najis. Maka kena kerak, dah baik. Kalau sedikit, tak apa tak? Maka sedikit tak apa. Bulu tu kita kerak-kerak tapi ada lagi sedikit-sikit. Tak apa tak? Tak apa. Sikit banyak, tengok pada mana? Tengok pada urf. Kalau banyak tetap tak? Maaf. Wallahu a'lam, kita uti sinilah 6.30. Ana ada kelas lah orang ni. Kosakkan memang nak tinggal agak sikit. Tak ada masalah. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan ke? Tak ada. InsyaAllah kita temu esok balik. InsyaAllah esok hari Rabu. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan hari Khamis. Mungkin esok kita baca banyak sikit kot. Mungkin kita akan baca esok banyak sikit kot. InsyaAllah.